warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Abda'u bihamdin musalliyan ala Muhammadin khairin nabiy ursila amma ba'du. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ila qawlihi, kepada katanya, iaitu pada halaman muka surat 88 dalam kitab Bulughul Maram, iaitu Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu dalam tajuk berkaitan dengan babul mawaqit, dalam tentang waktu-waktu salat. Dan alhamdulillah, syukur pada kali ini dapat sama-sama kita beriktikaf, dapat sama-sama kita melaksanakan kuliah kita pada kali ini setelah beberapa lama kita tangguhkan, iaitu tuan-tuan dan puan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, iaitu hadis yang kelima pada malam ini berkaitan tentang solat zuhur, Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtadda al-harru fa abridu bis-salah fa in shidda shiddat al-harr min fayhi jahannam. Hadis muttafaqun alaih. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi bernama Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila bersangatan panas, maka sejuklah kalian kamu dengan salat zuhur, kerana bahawasanya kekerasan panas itu daripada haba-haba neraka Jahannam. Hadis muttafaqun alaih. Baik, pada malam ni kita masuk pada hadis yang kelima berkaitan dengan tentang solat zuhur. Yang sedia kita maklum, tuan-tuan dan puan, syariat Islam ini diturunkan kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tempatnya tak lain dan tak bukan ialah Makkah dan Al-Madinatul Munawwarah. Mana kawasan tu ialah kawasan negara yang panas, dan apabila bersangatan panas, waktu zuhur, musim panas, maknanya cuacanya sangat-sangat panas, sehingga kan para sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Sayyidina Khabbab, dia pernah mengadu kepada Nabi bahawa bila solat dalam keadaan musim panas ini, kepanasan di dahinya memeritkan, sehingga kan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, kunna idza sallaina khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam bil-dhahair sajadna ala thiyabina ittiqa al-har. Apabila kami salat zuhur di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami sujud di atas pakaian-pakaian kami agar tidak terasa panasnya. Itu cuaca panas, tuan-tuan. Maknanya kita kena tahu situasi hadis yang disampaikan kepada kita ini ialah kedudukan sebuah negara yang sangat panas, dan tidaklah seperti mana yang kita hadapi pada hari ini. Hari ini, tuan-tuan, solat zuhur di luar sana panas, tapi di dalam kita ni diberikan satu kemudahan hawa dingin yang sangat baik. Jadi hadis ini menceritakan idza ishtaddal har, kalau cuaca itu sangat panas, fa abridu bis salah, maka tunggu sejukkanlah. Ketika panas itu ditangguhkan sebentar, seketika masa. Fa abridu, maka sejukkanlah, tunggu agak-agak suam, agak-agak selesa keadaan sembahyang, maka sembahyanglah kamu zuhur setelah keadaan semakin sejuk dan redup.
Ya, kenapa? Falsafah dalam Islam, salat ini memerlukan kepada khusyuk dan kepada tawaduk ataupun khuduk. Melihat kepada, tidaklah seperti mana kalau musim panas ini tuan-tuan, sudah tentu orang akan solat dalam keadaan yang pantas, cepat. Ya, maknanya kalau kita pun dalam keadaan dulu tuan-tuan, sebelum fenomena kita pada tahun 2000 dulu, sebelum tahun 2000 masjid-masjid mana ada berhawa dingin. Kan sembahyang tarawih tu tuan-tuan macam sedia maklum lah kita. Ya, jadi cuaca tu panas, kemudian kipas angin tu ada tapi tak rasa dia punya hawa itu, menyebabkan ramai yang 8 rakaat balik. Itu sunat, ya. Tak apalah. Tetapi setelah kita diberikan kemudahan, semua masjid mendapat limpahan nikmat, kewangan yang kukuh, kemudian dipakaikan ada kumpulan-kumpulan yang tabarru'at, bersedekah, berwakaf dengan amal ataupun dengan kewangan yang kukuh itu, menyebabkan orang senang ia datang ke masjid ini kerana sentiasa disejukkan. Fa'abridu, maka tunggulah sejuk untuk tunaikan sembahyang. Kadang-kadang datang masjid lebih selesa kerana di rumah tu bukan pakai aircon semedang. Jadi kalau datang masjid ni, alhamdulillah tuan-tuan, itu yang kita mohon kepada ahli qaryah kita ni supaya hadir ke masjid dalam SOP yang dibenarkan kini lah, ya, maknanya tengok keluasannya. Jadi tuan-tuan dan puan, isu yang kita temui pada malam ini, idza shtaddal harru fa'abridu bis salah, ya, dalam cuaca yang musim sejuk. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mensyarahkan hadis ini bahawa ketika mana musim sejuk, maka tidaklah diistihabkan, tidaklah disunatkan untuk melewat-lewatkan sembahyang zuhur itu. Tetapi pada musim panas, maka melihat kepada hadis ini, maka dilakukan secara dilewatkan dalam kumpulan yang agak selesa, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, begitu juga dengan sembahyang zuhur dan asar. Termasuk dalam kumpulan hadis ini, termasuk mengikut kepada pandangan ashab Asy-Syafi'iyah, ya, kita nakalkan daripada Fathul Bari bahawa termasuk juga solat fardu asar, kerana solat asar dan zuhur ini merupakan solat yang hararah, yang agak panas keadaannya, ya. Baik, kemudian tuan-tuan, pada pandangan para sahabat, ya, pada ketika berlakunya peristiwa Nabi menyuruh para sahabat ini, fa'abridu bis salah, sejukkanlah, tunggulah sejuk untuk melakukan sembahyang zuhur ini. Ketika mana menurut pandangan jumhur ulama, ya, jumhur ulama mengatakan, berpendapat bahawa mustahab ataupun disunatkan hukumnya menunda pelaksanaan solat zuhur secara berjamaah, sehinggalah udara yang sangat terik itu menjadi terasa sejuk sedikit, ya, pada solat zuhur suhu yang sangat panas, ya, pada jamaah. Dan anjuran ini untuk sembahyang secara berjamaah di masjid, ya. Macam kita sebut tadi, para sahabat mengadu sampai panasnya pasir itu, terpaksa mereka kena lapik dengan pakaian. Bukan pakaian mereka sedang sembahyang tu mereka gunakan, bukan bergerak bersama dengan tukang solat itu, tetapi letakkan pakaian di atas tempat sujud, kemudian sujud di atas pakaian yang untuk mengelakkan panas pada dahi masing-masing, ya. Sayyidina Khabbab meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian tuan-tuan, ada ulama menceritakan bahawa Nabi bersabda ini ketika mana peperangan, para sahabat itu bila pergi ke medan peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Al-Karmani dalam Fathul Bari, biasanya pasukan peperangan, perang yang hadir bersama dengan Nabi ini jumlahnya sangat ramai. Mereka pergi perang ni ramai. Jadi bila sampai satu kawasan, ya, selepas berlaku peperangan ataupun sebelum berlakunya peperangan, siri peperangan, mereka berteduh di bawah pohon-pohon. Maknanya duduk bawah pohon sana, pohon sini, mereka berlindung. Ketika panas terik itu, maka para sahabat itu tunggu sebentar kerana cuaca yang tidak boleh mereka berkumpul dalam satu tempat.
Jadi mereka semayang sana, sebahagian tunggu waktu mereka selesa dan tunailah mereka dalam keadaan semayang. Secara bersendirian ataupun munfarid, secara bersendirian, berpecah-pecah. Sekali medan perang tu hadir, mungkin dalam 2,000 orang ataupun 3,000 para sahabat hadir dalam medan peperangan, pergi dan pulang itu mereka dalam keadaan musim kemarau contohnya, yang panas, contohnya dalam peperangan Tabuk. Peperangan itu daripada Madinah bergerak sampai ke medan Tabuk, kira-kira 100 km. Dia menghampiri kepada Jordan, maknanya jauh pergerakan itu. Dan musim juga musim panas. Itu di antara perkara yang boleh kita kongsikan bersama tentang sembahyang ini boleh dilewatkan pada ketika panas. Namun begitu pada hari ini, pada negara-negara yang iklimnya sederhana macam Khatul Istiwa kita di Malaysia ni, sembahyanglah pada awal waktu dan seperti kebiasaan. Yang keduanya, fa'in syiddatal har min fayhi jahannam. Kerana pada waktu panas itu, kekerasan panas itu adalah haba-haba neraka Jahannam. Kepanasan itu kerana pada waktu zuhur ini, berdasarkan kepada beberapa riwayat hadis Nabi SAW, ialah ketika itu sesungguhnya panas terik matahari itu berasal daripada hembusan neraka Jahannam. Maknanya menunjukkan tahap kepanasan itu. Dan hadis ini tuan-tuan menceritakan tentang waktu zuhur ni memang panas dari segi kajian ataupun secara saintifiknya memang matahari berada di tengah kepala. Sebuah hadis menceritakan bahawa ada beberapa waktu yang dilarang untuk melakukan sembahyang sunat. Antaranya ialah waktu sembahyang istiwa, waktu sembahyang sunat yang dilakukan pada istiwa. Matahari duduk di atas kepala. Pertamanya, waktu yang diharamkan ada 5 waktu sembahyang. Yang pertamanya selepas solat fardu subuh sehingga terbitnya matahari, satu. Yang keduanya selepas solat fardu asar sehingganya terbenam matahari. Sembahyang sunat tak boleh. Sembahyang sunat yang sebabnya kemudian selepas itu. Yang ketiganya ialah waktu terbit matahari. Yang keempatnya ketika istiwa, matahari di puncak, di atas tengah langit. Dan yang kelimanya ialah waktu terbenamnya matahari. Kenapa 3 waktu itu dilarang oleh Islam untuk melakukan sembahyang sunat? Maksud sembahyang sunat itu ialah sembahyang sunat yang sebabnya kemudian. Sembahyang sunat ni kita dah bicarakan sebelum ini. Ada sembahyang sunat yang sebabnya sebelum. Contohnya kalau sebab sebelum, ya sembahyang sunat gerhana matahari. Berlaku gerhana matahari berlaku dulu sebelum sembahyang, lepas itu sembahyang didirikan. Contohnya sembahyang sunat tahiyatul masjid, datang sebab dulu masuk masjid. Sembahyang yang sebab itu dahulu tidak termasuk dalam larangan haram ini. Yang termasuk dalam larangan ini adalah sebab yang terkemudian. Contohnya sembahyang sunat hajat, sembahyang dulu minta hajat, hajat datang kemudian. Kemudian solat sunat istikharah, minta pilihan, minta hujan, istisqa. Itu antara sembahyang-sembahyang yang dikategorikan yang diharamkan. Kenapa 3 waktu ini? Para ulama membahaskan kenapa waktu terbit matahari diharamkan sembahyang sunat, waktu terbenam dan waktu istiwa, waktu matahari duduk tengah panas itu. Jawapan para ulama yang pertamanya, ketika matahari terbit, matahari terbenam, ketika itu orang-orang kafir sedang melakukan cara sembahyang mereka. Oleh kerana 2 waktu itu, waktu terbit matahari, mereka pun buat upacara ritual untuk penyembahan matahari sebagai contohnya, ataupun ketika terbenam matahari, sehingga kan Nabi menyatakan waktu ini adalah waktu 2 tanduk syaitan. Kerana di situ ialah waktu yang Allah murkai, kerana orang mensyirikkan Allah dengan penyembahan-penyembahan yang selain daripada Allah. Jadi Allah, Islam tak benarkan orang bersekutu ataupun bersama serentak orang buat syirik kepada Allah. Masa itu juga umat Islam sedang melakukan sembahyang-sembahyang sunat untuk menghampirkan diri kepada Allah. Jadi jangan tiru, jangan
bersekali dalam melakukan. Sebab itu Islam melarangkan ketika terbenam dan ketika terbit matahari. Waktu yang ketiga, waktu istiwa yang kita kata tadi, waktu neraka jahanam dinyalakan. Datang sebuah hadis Nabi SAW dan akan datang nanti mungkin dalam 2-3 siri lagi ataupun siri yang minggu hadapan akan cerita bahawa Nabi SAW ketika waktu istiwa itu, neraka jahanam itu dinyalakan waktu Allah murka, dinyalakan kecuali yaumul Jumu'ah. Sebab itu tuan-tuan, semayang pada waktu istiwa ini ada satu hari sahaja yang dibenarkan untuk umat Islam untuk melakukan, kerana hari Jumaat neraka jahanam itu tidak dinyalakan. Itulah di antara sebab kenapa 3 waktu, waktu terbit matahari, waktu terbenam matahari dan waktu istiwa. Kalau nak tunai semayang, melakukan ketaatan, ada garis panduan, ada SOP dia. Bukan macam sekarang aja. Dulu pun ada, ya, SOP untuk melakukan ketaatan kepada perintah Allah. Nak semayang ada waktu dia, bukan boleh sembrono, kena ada ilmu. Nak puasa ada waktunya, tak boleh ada 5 hari yang dilarang untuk melakukan puasa. Ada waktu yang diharamkan. Ada yang makruh tahrim pun ada, iaitu waktu nisfu yang kedua dalam bulan Syaban. Ya. Dan tuan-tuan dan puan, oleh kerana dalam hadis pertama ini karangan daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau ni telah lahir pada tahun 1375 Masehi. 1375. Dan meninggal dunia pada 1448 Masehi. Kalau kita soroti sejarah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau telah meninggal dunia sebelum berlakunya penjajahan, Melaka dijajah oleh Portugis 1511. Kalau kita tengok anak-anak kita di sekolah, mereka belajar sejarah. Maknanya sebelum Portugis datang, kerajaan Melayu Melaka Islam dijajah oleh kerajaan kufar. Beberapa tahun sebelum itu, umat Islam kehilangan seorang mutiara, iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya nak sebutkan tuan-tuan, pengarang kitab yang kita bersama dengan kita ni, dia telah mengarang satu kitab bertajuk tentang wabak. Mungkin tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok di depan ni, istimewa kitab kita yang ada pada tangan tuan-tuan ni, ia telah diterjemahkan oleh ulama Melayu Perak, iaitu Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Memang dia terjemahkan kitab ini dan dapat pada kita, Tapi karangan asalnya daripada Ibn Hajar Al-Asqalani, maknanya wafat 1448. Kalau kita soroti sejarah, dah kira lebih kurang dalam 600 tahun kitab ini, Beliau juga telah mengarang lebih 250 buah kitab yang besar. Paling besar kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, Jami' Sahih. Kitab yang sangat tersohor. Itulah tinggalan yang sangat besar. Tuan-tuan kalau nak beli pun, ia lebih kurang ada 16 jilid kitab bahasa Arab. Tapi kitab bahasa Melayunya tuan-tuan ada 59 jilid. Tuan-tuan tahu harga berapa? 4,000 lebih. 4,000 terjemahan dia. Dan saya bawa salah satu daripadanya kerana saya merujuk kepada kitab ini juga. Macam mana karangan ni sangat-sangat hebat. Cuma saya nak cerita pada hari ini tentang kitab wabak dia. Salah satu kitab wabak yang telah dihasilkan kerana sahabat-sahabat beliau cadangkan Tok Syekh Ibn Hajar Al-Asqalani tolong buat satu buku. Nasib baik tuan-tuan, kitab yang digunakan, kalau tuan-tuan tulis nama kitab je, Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Nama kitab itu. Kalau search dalam internet pun ada PDF-nya. Ada dah diterjemah pun ada. Diterjemah pun ada kitab. Apa nama kitab? Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. Fi Fadli Ta'un. Kitab ni memang sangat luar biasa, menceritakan SOP yang sedang dijalankan di tanah Melayu kita ni. SOP yang kita ikut ni memang sebiji-sebiji.
karantinnya, penjarakan sosialnya, kena ada sanitasinya, pakai cuka, semua tu disusun. Dan walhal kitab itu telah dikarang oleh pengarang kitab kita ini, Ibn Hajar al-Asqalani, pada tahun 1448 Masihi, itu 600 tahun yang lampau, menceritakan bagaimana dia berdepan dengan satu wabak. Dan wabak ini sebenarnya rupa-rupanya tuan-tuan sangat banyak. Kota Mekah berapa kali haji terpaksa ditangguhkan? 40 kali. Kalau kita tengok kan suratan sejarah itu, bukan tahun ini 2020 yang boleh hadir hanya 5,000 orang saja, dengan penjarakan sosial ketika mana tawaf. Tetapi dah 39 kali sebelum ini pernah berlaku siri itu. Pernah tidak berlaku tawaf di Al-Mataf itu, pernah berlaku. Dan yang paling sedihnya tuan-tuan, pengarang Ibn Hajar al-Asqalani, anaknya putri 3 orang, 3 anak perempuannya telah meninggal dunia kerana wabak taun itu. Istilah Melayu kita menggunakan penyakit taun adalah namanya taun juga, tetapi taun itu dalam bahasa Arab yang dikendaki, yang Nabi sebut, idza sami'tum taun bi ardin fala takhruju fala tadkhulu fiha atau kama qala. Sekiranya kamu mendengar satu wabak, bila taun disebutkan, kalimah taun dalam bahasa Arab bukan penyakit taun. Penyakit taun kita ni pembawaan daripada virus air, bakteria, kuman apa semua daripada air, dia merebak dalam bentuk air. Ya, air kumbahan kemudian masuk sampai di kumbang, masuk dalam sistem logik dan sebagainya, menyebabkan kita minum dan kita dijangkiti penyakit taun, bukan wabak. Wabak taun, wabak taun ni bila sebut Nabi sebut, ya sami'tum, kalau sebut taun, taun itu ialah satu wabak yang meratai semua orang kena. Contohnya COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini. Ini adalah satu taun dalam bahasa Arabnya ataupun dalam wabak. Dan Ibn Hajar al-Asqalani sebut dalam kitabnya bagaimana pernah berlaku dalam nuskhah-nuskhah yang dikumpulkan sampai satu tahap tuan-tuan, ya, satu tahap yang Ibn Hajar al-Asqalani ni dia duduk di Asyut ataupun dia berada di Mesir. Dia belajar di Mesir, dia hidup di Mesir, dia lahir di Mesir, hidup di Mesir, mati pun di Mesir. Dia hanya beberapa kali dia pergi untuk menuntut ilmu dalam beberapa wilayah-wilayah Islam yang lain. Ketika wabak sedang berlaku dalam tulisan beliau, sehingga berlaku sekali semayang fardu 65 jenazah disemayangkan. Sampai tahap gitu. Sampai imam-imam tulis dalam buku, dalam dokumentasi sebelum-sebelum tu, Ibn Hajar al-Asqalani dikumpul-kumpul, dia buat satu buku dalam berdasarkan catatan para ulama itu. Dia kumpul, dia buat satu buku, Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un tu. Itu sangat bagus kitab tu. Carilah, bacalah kitab itu. Kemudian dia kumpulkan sampai satu semayang 65 orang dilakukan semayang. Ada 2 kes berlaku sampai tahap orang alim ulama ketika itu berdepan dengan macam mana zaman wabak ini, zaman taun ini, sampai dibahaskan kenapa doa ulama-ulama tersohor di negara ketika itu Mesir tidak dapat mengalahkan wabak yang sedang menyerang. Ada 2 peristiwa yang disebutkan antaranya, iaitu yang pertamanya, satu alim ulama dia mendapat satu mimpi daripada Allah SWT, dapat satu mimpi, dia mentakwilkan orang kena baca surah Nuh, Nabi Nuh sebanyak 3,363. Saya nakalkanlah karangan kitab beliau tu. Baca 3,300. Tuan-tuan, bila dibaca itu, asalnya ada 40 orang mati satu hari kerana wabak itu. Bila berkumpul, mereka membaca secara jama'i, seorang-seorang baca, berkumpul ramai. Akhirnya satu hari ribuan orang mati. Satu hari 1,000 mati. Satu hari 1,000 mati. Berapa lama? Kira-kira 3 bulan lamanya. Menyebabkan 300,000 umat Islam mati sehinggalah wabak itu tamat. Terpaksa mereka duduk di rumah-rumah. Dan peristiwa kedua pernah berlaku beberapa tahun dalam sisipan kisah yang dikumpulkan
oleh Ibn Hajar Al-Asqalani ini, ada orang soleh yang menasihati kepada sultan ketika itu untuk melakukan secara persis sembahyang istisqa, minta hujan, kerana bala terlalu hebat ditempuhi oleh umat Islam ketika itu. Macam mana cara sembahyang istisqa? Puasa 3 hari. Amir, maknanya sultan, dia minta semua negara Islam puasa di rumah masing-masing, puasa 3 hari, kemudian mereka hari yang ketiga mereka keluar di padang yang luas, kemudian mereka sembahyang secara beramai-ramai, tidak berlaku penjarakan. Apa kesan tuan-tuan? Sama juga berlaku, ya, sebelum itu puluhan orang mati satu hari. Tetapi apabila berkumpul selepas puasa, mereka istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, ya, disunatkan untuk membaca 3 hari, minta mohon taubat kepada Allah, kerana solat istisqa itu ditunaikan, kemarau itu berlaku, wabak ataupun bala yang Allah turunkan itu tidak lain dan tidak bukan berdasarkan kepada Quran dan hadis, kerana maksiat yang terlalu banyak berlaku dalam masyarakat ketika itu. Jadi mereka bertaubat kepada Allah, kemudian mereka nasihat itu dipegang dan dilakukan sembahyang istisqa. Sama juga berlaku, ribuan orang mati satu hari, 1,000 meninggal dunia umat Islam. Sehingga kan 900,000 umat Islam mati dalam peristiwa itu. Akhirnya Amir ataupun Sultan minta berada di rumah masing-masing, sembahyang berlaku di rumah masing-masing, penjarakan berlaku. Bukan era kita je tuan-tuan, rupanya pada dulu 700 tahun dulu, dan bukan pada 700 tahun dulu, pada zaman Nabi SAW pun berlaku satu wabak. Di mana berlakunya? Di Madain Saleh, di satu tempat di Saudi sekarang, di Madain, ya, wabak itu dinamakan Ta'un Shuraih, ya, Shuraih, ya, Ta'un yang berlaku di satu kawasan. Kemudian Nabi SAW larang pada orang untuk pergi, dan yang dalam dilarang untuk keluar. Macam kerajaan Malaysia buat sekarang ni, apa yang buat dia kepung daerah ni, jangan bagi keluar. Nak keluar tak boleh, daripada luar nak masuk dalam pun tak boleh. Apa nama dia? Dia punya tutup sempadan daerah itu, ya. Kalau mati satu daerah, habis semua. Jangan bagi keluar wabak itu, sebab nak jaga. Sebab tu kita dalam daerah ni saling kita jaga kita, ya. Dan apa yang dilakukan apabila sesebuah kerajaan mengarahkan kalau dalam masjid itu ditutup, hanya orang-orang tertentu sembahyang, maka patuhi. Itu yang telah ditetapkan. Kalau diminta untuk jumlah-jumlah tertentu, maka jumlah itu kita patuhi, kerana mereka yang membuat polisi itu mereka sudah melihat apa kesan sampingan. Bukan yang ada pada zaman kita. Istimbat hukum yang telah diambil pada sebelum daripada kita ini pun banyak dilakukan, ya. Sama, wabak yang kedua besar setelah zaman Nabi SAW, Shuraih tadi, ialah Ta'un Amwas, ya, Amwas. Itu ta'un yang berlaku pada 18 Hijrah, iaitu pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab yang sangat terkenal. Sayyidina Umar nak pergi ke Syam, wabak itu sedang meragut, sedang mengganas di Syam. Kemudian Ubaidillah bin Jarrah adalah gubernur ataupun ketua di sana, wali di sana. Kemudian keluar Ubaidillah bin Jarrah, keluar bertemu dengan Sayyidina Umar, ya. Afarartum, adakah kamu lari daripada wabak? Kata Ibn Jurai kepada Sayyidina Umar. Maka Umar kata, aku lari daripada wabak, aku lari daripada qadar Allah, aku lari daripada qadar, ya, qada ini kepada qada yang lain. Ya, aku tak lari daripada qada, ya. Kerana apa? Kerana para sahabat di belakang Sayyidina Umar bacakan hadis, idza sami'tum at-ta'un, jika kamu dengar satu ta'un, maka jangan kamu masuk. Ya, hadis itu, ya, menyebabkan Sayyidina Umar berpatah balik, tidak masuk, dan akhirnya Ubaidillah bin Jarrah, ia meninggal dunia kerana wabak tersebut. Dan sabit daripada Nabi SAW, orang yang meninggal dunia dalam keadaan wabak, sabar dan dia redha kepada ketentuan Allah, maka dia mati syahid di dalam bumi Ta'un. Itu sebab apa? Sebab orang yang pergi jihad fi sabilillah, mereka dibunuh oleh musuh Allah. Tetapi orang yang mati dalam wabak ini duduk dalam satu kawasan yang telah
tak dibenarkan keluar, dia dah, ya, walaupun dia tidak dijangkiti, dia belum dijangkiti, masih negatif, tapi dilarang untuk keluar daripada kawasan zon merah itu. Dia sabar, dia redha kepada ketentuan Allah. Jika dia mati, maka dia mati, dibunuh oleh kuman tersebut, maka dia juga seperti mana orang gugur dalam fi sabilillah, sama tahapnya, ya. Jadi tuan-tuan, sebab itu satu hadis Nabi, ya, Ibn Hajar Al-Asqalani bawa, ya, kebanyakan umatku syahid di rumah masing-masing. Ya, rupanya Nabi cerita dah benda ni bukan medan perang saja, rupanya mati di rumah masing-masing itu mereka melakukan kuarantin di rumah masing-masing, gugur, ya, sebagaimana yang kita maklumi. Dan bukan saja virus, ya, kuman ini, dan sebelum-sebelum ini pun banyak, ya, sehingga kan menggerunkan kita. Satu wabak itu pernah berlaku sampai 200 juta yang mati sebelum daripada kita ni. Baik, hadis yang kedua tuan-tuan. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. Maksudnya, daripada Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbihu bis-subhi, cerahkan oleh kalian kamu dengan sembahyang subuh. Maknanya pergi awal sembahyang subuh. Zaman dulu tak ada jam, jadi mereka pakai agak-agak keluar pada awal. Asbihu, keluar awal, bis-subhi, cerahkan oleh sekalian kamu dengan sembahyang subuh, kerana bahawasanya ia lebih besar bagi pahala-pahala sekalian kamu. Ya, fa innahu a'zam li ujurikum, ya, banyak pahala bagi orang yang keluar pada awal pagi. Tuan-tuan, ada riwayat yang membaca doa pada awal-awal pagi, ya Allah, berikanlah cahaya datang di depanku, di belakangku, di atasku, di bawahku. Ya, jaminan kanan kiri apa semua tu tak boleh cakap Arab, cakap bahasa Melayu. Keluar rumah, ya Allah, berikan badan aku ni bercahaya daripada atas, cahaya daripada bawah, cahaya kanan kiri, depan belakang, dan hindarkan darah daging aku, rambut-rambutku daripada azab api neraka. Keluar rumah baca, ya, khasnya pada solat fardu subuh. Hadis riwayat Al-Khamsah wa sahahahu At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh 5 dan nyatakan sahih daripada dia riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Jadi tuan-tuan, dua buah hadis ini kita dapat rumuskan bahawa yang pertamanya, ya, dalam Islam ini, Islam sangat flexibility dalam pelaksanaan sembahyang, dan sekiranya kita tidak memperbolehi kesukaran untuk melakukan sembahyang pada awal waktu dan dalam keadaan sangat selesa, maka tunaikanlah solat di awal waktu. Dan hadis yang kita jumpa tadi, idza shtaddal har fa'bridu bis-salah, jika dalam keadaan panas, kesukaran, maka boleh ditangguhkan, dilewatkan sehinggalah kadar itu sangat selesa. Dan hadis ini juga menyokong bagi orang yang kelaparan, mereka makanan disediakan, maka makanlah dulu. Bagi orang yang rasa sangat mengantuk, maka tunai hajat itu terlebih dahulu, kemudian solatlah tunai dilakukan dalam keadaan yang sangat selesa. Apa tujuan, apa falsafah di sebalik itu? Tidak lain dan tidak bukan ialah solat ini mestilah dilakukan dalam keadaan yang tenang. Pernah Nabi menegur para sahabat lari lintang pukang daripada luar masuk ke dalam untuk sembahyang, terkejar-kejar. Boleh ke begitu? Tidak. Maka tunggu sampai ketenangan itu terhasil bagi seseorang. Jadi semayang ni bukan kita nak lepaskan hanya kewajipan saja, lepas saja. Tapi semayang itu biarlah solat itu didirikan dalam keadaan jiwanya tenang, ya, macam Nabi SAW menyatakan kepada Sayyidina Bilal, arihna ya Bilal, arihna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Maknanya bila sahabat, ya, Nabi
bila masuk berkumandangnya waktu, masuk waktu solat, maka Nabi kata, arihna wahai Bilal, azan, bagi kami rehat dengan semayang. Sebab Nabi sangat sibuk sebagai seorang ketua imam dalam masyarakat, dalam kerajaan Islam. Semua masalah Nabi temui. Jadi bila semayang ni, Nabi hilangkan macam kita kan, hilangkan segala masalah-masalah duniawi yang Nabi tempuhi. Maka Nabi fokuskan, Nabi duduk bersama dengan Allah, Nabi duduk dengan makam para malaikat, tunaikan solat, qiyamnya, rukuknya. Jadi semayang itu Nabi berasa rehat ketika itu. Begitu juga dengan kita, masih selagi mana nyawa ni masih lagi ada pada kita, tuan-tuan, kita masih mencari macam mana nak khusyuk semayang. Betul tuan? Masih mencari macam mana caranya. Ada macam-macam formula. Ada satu buku tu 27 cara nak khusyuk. Baca pun tak dapat juga. Tapi saya ingat ada satu peristiwa, ada 4 dia kata. Ni boleh kalau nak saya sebut pasal khusyuk tadi, panas, kita cuba sejukkan. Cara pertama khusyuk ni saya pun mencari juga, tuan-tuan. Bukannya saya semayang ni khusyuk. Kadang-kadang lepas ke 5, kadang 4, kadang 3 rakaat juga. Maknanya kita pun kadang-kadang selalunya kita cuba usaha untuk dapatkan. Yang pertama ada 4 lah. Yang pertamanya, cuba setenang mungkin. Bila takbir, bila ambil wuduk tu, cuba hilangkan cuba dapatkan ketenangan. Itu tenang tu. Tenang tu, kalau penyebab kepada tenang tu hilang, apa dia? Lapar, makan dulu. Kalau rasa nak terkencing, nak terberak, buang dulu. Maknanya nak cari tenang tu, nak masuk tu, kena tenang dulu. Syarat nombor 1, semayang ni mesti tenang. Tenang macam mana? Tuan-tuan tahulah, tenang diri masing-masing. Yang kedua, tahu maknanya bacaan dalam semayang. Ini memang rutin orang akan cakap begitu. Yang kita kata tadi pertama, tenang ni, tuan-tuan cuba praktiskanlah. Arihna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Azan, Nabi rehat. Tenang Nabi duduk dalam tu. Yang keduanya, cuba cari makna dalam bacaan-bacaan semayang. Itu yang kedua. Sebab bila kita tumpu pada bacaan, kita lahirkan makna dalam hati kita, insya-Allah dia akan. Yang ketiganya tuan-tuan, kita cuba rasakan betapa kerdilnya kita. Tuan-tuan rasa dunia ni besar? Ya, besar. Tapi besar-besar dunia ni berbanding dengan punca kepanasan dalam alam semesta ini, matahari. Matahari itu 300 kali ganda besarnya daripada bumi. Saya ulang balik, tuan-tuan. Bumi ni kita rasa besar dah. Bumi ni besar. Kita Banjung ni tak apalah kita pergi. Kita ulang alik. Ni Malaysia pun tak habis semua kita negara kita pergi. Negeri ni, dunia ni kita rasa besar. Bumi ni 300 kali ganda lebih kecil daripada matahari. Matahari ni 300 kali ganda besar. Apa bandingannya? Tuan-tuan pergi tengok budak-budak boleh bola tu. Ke bola sepak yang kita main tenang tu. Ibarat matahari itu ibarat bola, pasir itu ibarat bumi. Maknanya kalau kita jentiklah pasir sebiji masuk dalam bola matahari itu, gitu je, habis. Bukannya bumi Malaysia, satu bumi, satu dunia, satu alam ini, satu dunia, satu bumi kita ni, habis begitu saja. Jadi masa kita nak semayang tu, ingat betapa kerdilnya kita, betapa kecilnya dengan alam semesta yang sangat besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, apa rasa kalau orang semayang tu, lepas semayang dia nak ke tali gantung, tuan-tuan? Semayang dia macam mana? Kalau lepas semayang tu, dia memang anggap semayang itu semayang yang terakhir bagi dirinya, menyebabkan dia lebih tumpukan perhatian pada semayang itu, munajatnya agak lebih, fokusnya lebih, sebab dia rasa itulah semayang. Ya, wallahu alam bisawab, tuan-tuan. Jadi hadis tu moga-moga kita mendapat pengalaman ataupun pengajaran yang baik dan boleh kita amalkan sama-sama. Bukan makna saya pun sama-sama mencari, dan saya bukan orang yang terbaik dalam kalangan tuan-tuan, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ربنا زدنا ووسع في رزقنا وبارنا فيما رزقتنا وجعلنا محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عينهم وجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة من كثير النول. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.